Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu gaya bahasa yang terdapat dalam filem Frontliner. Assalamualaikum Doktor, nama saya Ifah Munirah binti Ahmad Munif, nombor matrik 289721. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Frontliner ialah sebuah filem tempatan yang diterbitkan pada tahun 2020 atas arahan Razif Rashid. Filem bergenre drama ini mengisahkan tentang pengorbanan petugas barisan hadapan yang terdiri daripada kaki tangan kesihatan dan anggota keselamatan dalam menangani wabak COVID-19. Antara pelakon yang membintangi filem ini ialah Azhan Rani, Aceh dan Beto Kushairi. Penulisan ini bertujuan mengkaji penggunaan gaya bahasa dalam filem. Pendedahan tentang gaya bahasa khususnya dalam filem dapat menjadikan penonton lebih arif tentang selok-belok gaya bahasa. Pemilihan filem ini dilihat amat bertepatan dengan situasi semasa negara yang sedang dilanda wabak COVID-19. Filem ini turut memberi pengajaran kepada semua lapisan masyarakat agar bersatu padu dalam memainkan peranan masing-masing untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Filem Frontliner merupakan sebuah filem yang mengisahkan tentang pengorbanan negara iaitu Barisan Hadapan yang mengorban masa, tenaga serta nyawa mereka untuk menghentikan penularan wabak COVID-19. Filem ini juga menceritakan suasana yang berlaku ketika musim pandemik. Pada masa itu, suasana begitu hura-hara kerana masyarakat berasa bimbang dengan musibah yang melanda dunia dan kesusahan hidup yang perlu mereka tanggung akibat kehilangan sumber rezeki bagi menyara hidup. Keadaan juga bertambah teruk disebabkan oleh segelintir individu yang enggan mematuhi prosedur operasi standard atau lebih dikenali sebagai SOP dan enggan memberi kerjasama dengan petugas Barisan Hadapan. Dalam filem ini, Nora merupakan watak seorang wanita yang syarat mengandung anak pertamanya. Beliau merupakan isteri kepada salah seorang petugas Barisan Hadapan yang merupakan seorang doktor di sebuah hospital iaitu Dr. Azman. Nora telah membuat ujian saringan COVID-19. Hasil ujian tersebut mendapati bahawa beliau telah dijangkiti COVID-19 ketika membantu penghantar makanan yang ditimpa kemalangan tanpa mengikut SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu, perkara ini telah membimbangkan Dr. Azman dan menyebabkannya semakin tertekan. Di samping itu, filem ini turut menceritakan cabaran yang perlu dihadapi oleh anggota keselamatan. Antaranya ialah keengganan segelintir individu untuk memberi kerjasama, ribut kuat melanda ketika waktu bertugas dan anggota keselamatan telah lama tidak bertemu dengan ibunya iaitu Kapten Nasir. Inspektor Zul bersama keluarganya juga menghadapi dugaan wabak COVID-19. Beliau terpaksa bekerja lebih masa dan mengasingkan diri daripada keluarga dengan tidur di luar rumah kerana bimbang akan menjangkiti keluarganya. Isterinya, Nadia, mempunyai masalah psikologi iaitu kemurungan. Peristiwa Syamsul meninggikan suara kepada ibunya kerana tidak membenarkan dia keluar untuk bertemu rakan telah menyebabkan penyakit Nadia semakin teruk dan menambah kerisauan Inspektor Zul terhadap isterinya. Pada akhir filem ini, Dr. Azman dan Kapten Nasir ditimpa kesedihan apabila kehilangan orang yang tersayang. Isteri Dr. Azman meninggal ketika berada di hospital, manakala ibu Kapten Nasir telah meninggal dunia akibat wabak COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nurul Atira binti Abdul Aziz memegang nombor kad matrik 285405. Gaya bahasa merupakan susunan kata yang disusun mengikut kesesuaian dan berdasarkan sesuatu tema dalam penulisan tersebut. Gaya bahasa ini digunakan dalam sesuatu penulisan berdasarkan beberapa tujuan dan kepentingan bersama. Menurut Amiruddin, gaya bahasa merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pengarang sebagai tanda untuk menyebarkan idea asal dan juga karya-karya yang dihasilkan supaya dapat menimbulkan kesan kepada pembaca dan juga khalayak. Bagi Kieraf pula, ia mendefinisikan bahawa gaya bahasa ialah pemakaian bahasa di mana ia bertindak untuk menghuraikan buah pemikiran seseorang dengan cara pemakaian bahasa yang unik di mana dapat melihat kepribadian seseorang itu melalui jiwanya terhadap sesuatu penulisan. Terdapat beberapa jenis gaya bahasa yang digunakan dalam filem ini setelah dianalisis. Antaranya ialah anafora. Anafora bermaksud pengulangan satu kata atau lebih di awal baris yang bersifat sejajar dan juga berturutan. Fungsi penggunaan gaya bahasa ini adalah untuk menimbulkan irama kepada khalayak apabila khalayak menghayati sesuatu penulisan itu atau sebagainya serta memberi penekanan kepada khalayak untuk lebih fokus. Gaya bahasa ini juga digunakan untuk menegaskan sesuatu pernyataan itu. Penggunaan gaya bahasa ini dapat ditunjukkan dalam dialog, fikir tak tentang perasaan saya, fikir tak tentang anak kita. Selain itu, penggunaan gaya bahasa repetisi. Repetisi membawa maksud pengulangan kata dalam satu baris yang sama.
Kesan daripada penggunaan gaya bahasa ini dalam cerita ini adalah untuk menimbulkan irama serta menggerakkan daya imajinasi khalayak. Penggunaan gaya bahasa ini dapat dilihat dalam dialog Sabar Sayang Sabar di mana menggunakan nada yang tegas. Analisis gaya bahasa seterusnya ialah gaya bahasa metonimi. Metonimi ialah penggunaan nama sesuatu benda untuk merujuk kepada benda lain yang mempunyai pertalian dekat. Contoh ayat yang terdapat dalam filem adalah seperti berikut. Satu dunia ini sedang berperang. Metonimi dalam dialog di atas terdapat pada perkataan dunia yang membawa maksud seluruh negara. Penggantian istilah ini telah membawa kepada penampakan atau visualisasi imajinasi yang lebih mendalam melalui penyamaan ciri yang ada antara kedua-dua istilah tersebut. Berikutnya, gaya bahasa paradoks. Paradoks ialah penggunaan kata-kata yang bertentangan sifat dalam suatu ayat. Contoh dalam filem adalah seperti berikut. Saya ni dah lah tak boleh nak pegang awak, sentuh awak, peluk awak, bantu awak. Kita ni yelah dekat, tapi jauh. Paradoks dalam dialog di atas terdapat pada perkataan dekat, iaitu hampir, manakala perkataan jauh pula membawa maksud bertentangan, iaitu tidak hampir. Percanggahan antara unsur positif dan unsur negatif dalam suatu ayat mampu membuatkan penonton berfikir secara mendalam terhadap maksud sebenar yang ingin disampaikan. Gaya bahasa inversi merupakan pembalikan kata subjek predikat. Inversi ialah gaya bahasa yang merupakan permutasi atau perubahan urutan unsur-unsur konstruktif sintaksis. Dengan erti kata lain, perubahan urutan subjek predikat kepada predikat subjek. Di dalam filem ini, terdapat gaya bahasa inversi yang telah digunakan. Sebagai contoh, Boleh tahan biadab kau kebiasaannya, ayat akan dimulakan dengan subjek di hadapan dan predikat di belakang. Akan tetapi, di dalam dialog tersebut menunjukkan gaya bahasa inversi iaitu predikat di hadapan dan subjek di belakang. Subjek yang terdapat di dalam dialog tersebut ialah kau dan predikat ialah boleh tahan biadab. Berdasarkan filem Frontliner, terdapat juga gaya bahasa singkup yang telah digunakan. Secara umumnya, gaya bahasa singkup merujuk kepada penyingkatan perkataan yang digunakan dalam ayat. Gaya bahasa singkup sering digunakan oleh masyarakat Malaysia pada masa ini. Singkup memudahkan setiap individu untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Contoh gaya bahasa yang terdapat dalam filem ini ialah Dah telefon belum? perkataan dah yang terdapat di dalam dialog tersebut merujuk kepada perkataan sudah yang telah disingkatkan. Setelah menganalisis filem Frontliner secara keseluruhan, terdapat 3 gaya bahasa yang kerap digunakan dalam cerita ini iaitu anafora, singkup dan juga metonimi. Penggunaan gaya bahasa anafora dapat mempengaruhi emosi individu seperti gembira atau sedih semasa menonton filem. Melalui penggunaan gaya bahasa anafora juga dapat membangkitkan unsur penegasan dalam sesuatu pernyataan. Selain itu, singkup. Terdapat banyak dialog dalam filem tersebut yang mempunyai pengguguran suku kata. Ini dapat mewujudkan suasana casual dalam filem tersebut dengan menonjolkan laras bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Malaysia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Walaupun berlaku pengguguran suku kata, makna perkataan tersebut masih tidak berubah dan dapat difahami dengan jelas oleh penonton. Akhir sekali, gaya bahasa metonimi. Metonimi ditakrifkan sebagai pengganti dengan menamakan sesuatu benda yang mempunyai hubungan ataupun ciri persamaan dengan perkataan yang dimaksudkan. Gaya bahasa metonimi juga tergolong dalam kategori gaya bahasa perumpamaan atau perbandingan. Penterjemahan maksud metonimi tidak boleh dilakukan secara literal kerana dapat membawa kepada pengertian yang salah. Kesimpulannya, hasil penelitian mendapati bahawa filem Frontliner didominasi oleh penggunaan gaya bahasa anafora, sinkop, metonimi, repetisi, inversi dan paradoks. Penghasilan filem yang berkualiti memerlukan kepada penggunaan bahasa yang sesuai dengan latar belakang penonton sasaran. Bahasa merupakan suatu alat utama yang berfungsi sebagai kayu ukur kejayaan pengarah untuk menyampaikan cerita, idea, pemikiran dan permasalahan dalam sesebuah filem. Ketelitian terhadap pengaplikasian gaya bahasa dalam pembikinan filem dapat mendedahkan masyarakat kepada keunikan seni bahasa. Oleh yang demikian, penggunaan gaya bahasa yang pelbagai
dalam pembikinan filem dapat dirumuskan sebagai suatu usaha untuk melahirkan generasi masyarakat yang berpengetahuan luas dalam bidang bahasa.